Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa yang sangat sinonim dengan masyarakat Melayu menunjukkan betapa prihatinnya terhadap alam sekitar seperti buluh dan rebung. Sememangnya buluh mempunyai kegunaan yang pelbagai. Selain landscape, rebungnya pula dijadikan makanan. Tidak ramai yang menyedari kebolehan dan kepelbagaian buluh rebung madu ini. Sebenarnya, ia merupakan satu potensi perniagaan yang boleh mendatangkan keuntungan melalui pengeluaran rebungnya. Tanaman ini membentuk satu rimbunan pohon-pohon yang sukar dikawal dan daunnya yang sentiasa luruh. Namun, kaedah pembiakan buluh rebung madu ini amatlah mudah. Pembiakan tanpa kawalan yang baik menyebabkan keadaan persekitaran menjadi semak samun. Sebaliknya, rimbunan buluh mewujudkan satu suasana yang amat menarik jika dipelihara dengan baik. Hasilnya, rebung dihasilkan dengan sempurna dengan jumlah yang tinggi. Ladang Tunas Budi ini bermula pada tahun 2007 dengan tanaman buluh madu daripada variti Gigantola albocillata yang berasal daripada negara China. Keluasan tanaman buluh di ladang Tunas Budi ini ialah 42 ekar. Tujuan saya memilih variti ini adalah kerana mutu rebungnya yang sesuai untuk dijadikan nilai tambah. Aspek penjagaan buluh madu ini amat mudah. Proses mencantas batang buluh adalah salah satu proses asas dalam mengawal dan membentuk rimbunan buluh yang baik. Kaedah ini juga dapat memberi ruang yang lebih kepada pertumbuhan pokok buluh itu sendiri. Tanaman buluh rebung madu ini sebenarnya berpotensi untuk diusahakan di kawasan tanah terbiar, selingan tanaman getah, dusun buah-buahan maupun di sekeliling rumah. Kadar pembesaran buluh rebung madu ini sebenarnya amat pantas sehingga 6 inci dalam tempoh 24 jam. Sifatnya tahan lasak, tidak memerlukan penanaman semula serta hanya memerlukan pembajaan setahun sekali. Walau bagaimanapun, tanaman buluh rebung madu ini memerlukan kawasan yang mempunyai jumlah air yang mencukupi. Ini kerana tanaman ini tidak boleh ditanam di kawasan kering atau tanah yang berair kerana akan menjejaskan pertumbuhan akar. Buluh boleh ditanam melalui keratan dahan yang berakar, keratan batang dan melalui kaedah tisu kultur. Pokok buluh yang disemai bagi penghasilan rebung memerlukan tempoh matang yang singkat, iaitu kira-kira 8 bulan, manakala untuk batang buluh hanya 6 tahun. Ia juga tidak sukar dijaga kerana pokok buluh tidak mempunyai musuh. Pemilihan benih yang baik akan lebih memudahkan pertumbuhan dengan kadar yang teratur dan cepat. Bagi setiap ekar tanah, sebanyak 113 rumpun buluh mampu ditanam dengan jarak 16 kaki darab 24 kaki. Pada umur 2 tahun, setiap rumpun buluh akan mengeluarkan 3 hingga 5 kilogram rebung sebulan. Proses penanamannya juga amat mudah. Baja organik boleh digunakan
bagi membantu pembesarannya dengan lebih baik. Perbezaan buluh madu ini kerana ia dapat ditanam secara ladang daripada buluh-buluh yang terdapat di negara Malaysia ini, dan pengeluaran rebung buluh madu ini tidak bermusim. Ia akan mengeluar sepanjang masa lebih kurang 8 bulan dalam setahun hasil yang dikeluarkan. Rebung adalah tunas muda dari pokok buluh. Rebung tumbuh dari akar pokok buluh. Rebung memiliki kandungan karbohidrat, protein dan 12 asid amino yang sangat diperlukan oleh tubuh. Rebung juga mempunyai khasiat di mana dengan memakannya, ia boleh mengelak pelbagai jenis penyakit termasuk mencegah penyakit barah. Rebung hanya diambil di bahagian yang masih lembut dan kulit arinya dibuang. Sebenarnya buluh rebung madu tergolong dalam spesies Gramineae, iaitu sekeluarga dengan jenis tanaman rumput termasuklah rumput rampai, padi, jagung dan tebu. Rebung buluh juga adalah sayuran yang kaya dengan pelbagai nutrien termasuk vitamin B, vitamin C, protein dan serat. Tidak hairanlah, kini permintaan pasaran terhadap rebung madu semakin meningkat dengan mendadak. Namun, kesedaran orang ramai terhadap keistimewaan rebung madu masih jauh jika dibandingkan dengan negara China yang mengusahakan tanaman buluh rebung secara aktif. Kerana itulah jumlah import produk berasaskan rebung masih tinggi. Ini ditambah pula dengan kesedaran pengusaha yang masih kurang yakin dengan potensi dan pulangan keuntungan perniagaan berasaskan tanaman buluh rebung ini. Oleh itu, pelbagai inisiatif telah diambil Jabatan Pertanian maupun pengusaha buluh madu, terutamanya dalam menganjurkan kursus dan bantuan teknikal bagi menggalakkan penanaman buluh madu. Langkah yang diambil oleh Tunas Budi ini sekurang-kurangnya mampu membuka mata pengusaha pertanian yang lain untuk turut sama memeriahkan industri tanaman buluh di Malaysia. Apabila rebung kita pungut, selepas di proses membuang kulit, kita akan dapat hasilnya begini, tetapi tidak kesemuanya dapat kita proses sebagai makanan. Yang mana rebung-rebung ini adalah bahagian yang keras dan bahagian yang lembut. So kita akan potong di bahagian atas ini yang mana keseluruhannya 100% dapat dimakan, dan selebihnya adalah di bahagian-bahagian yang warnanya kuning. Bahagian warna hijau ni kita buang kerana ini adalah keras. Dan selepas itu barulah kita buat proses untuk memasak. Memang lebih kurang dalam 3 minit kita akan rebuskannya dengan menggunakan air garam. Kini, rebung buluh madu telah dipelbagaikan dengan penghasilan produk hiliran yang berasaskan rebung. Menerusi suntikan teknologi, pemprosesan rebung menjadi semakin mudah dan menjimatkan masa. Paling penting, ia tidak langsung menjejaskan kualiti dan khasiat rebung itu sendiri. Daripada rebung yang dimasak dan dimakan secara tradisional, kini rebung semakin mendapat tempat di pasaran tempatan. Walaupun masih terlalu jauh untuk memenuhi kehendak pasaran semasa, penghasilan produk ini telah mengorak langkah ke arah penanaman buluh madu yang lebih komersial. Keistimewaan sifat dan khasiat buluh rebung madu itu sendiri adalah kekuatan dan kelebihan untuk bersaing dengan tanaman-tanaman lain. Rebung madu sebenarnya telah mewujudkan pasaran yang tersendiri dari dahulu hingga kini. Antara produk jeruk rebung madu yang dihasilkan adalah jeruk rebung madu bercili, acar rebung madu segar dan sebagainya. Produk tersebut amat berkualiti dan tahan lama kerana menggunakan bahagian rebung yang terbaik. Namun,
Penghasilan produk ini adalah bergantung sepenuhnya kepada bekalan semasa rebung dari ladang. Tanaman buluh madu yang menghasilkan rebung untuk kegunaan makanan yang pelbagai perlu diperluaskan bagi mengatasi masalah kebergantungan kepada bekalan rebung import. Ia sekaligus menjadikan industri tanaman buluh madu sebagai komoditi pertanian penting di masa akan datang. Terima kasih banyak. Okay, sekarang buat masa ni kita hasilkan produk daripada rebung ni ya. Cuma susu di bawah koperasi Grumbik acar limau, kita adalah acar rebung.